Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yoyo Ain Laina Baharudin dalam Dunia 11 Pagi. Beratus-ratus penunjuk perasaan anti-junta terperangkap di Yangon. Ia susulan tindakan pasukan keselamatan Myanmar mengepung beberapa kompleks apartmen di kawasan hub komersial San Chuang. Mereka juga mengancam untuk melakukan pencarian dari pintu ke pintu selain menghukum sesiapa sahaja yang bersubhat menyembunyikan penunjuk perasaan. Sementara itu, Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres menggesa pihak berkuasa Myanmar membenarkan penunjuk perasaan meninggalkan kawasan itu dengan selamat selain tiada tangkapan dibuat ke atas mereka. Ini berikutan sebahagian besar penunjuk perasaan adalah golongan wanita yang berarak secara aman sempena Hari Wanita Sedunia. Gesaan sama turut dibuat Kedutaan Amerika Syarikat dan Britain. Bagaimanapun hingga kini tiada tanda-tanda pasukan keselamatan akan berundur. Pemerintah Arab Saudi Raja Salman Abdul Aziz Al Saud meluluskan beberapa inisiatif bagi membantu operasi firma dan individu yang menguruskan jemaah haji. Menurut agensi berita SPA, inisiatif itu bertujuan mengurangkan kesan keuangan dan ekonomi akibat pandemik COVID-19 dalam sektor-sektor yang menawarkan perkhidmatan sokongan kepada jemaah haji dan umrah. Antaranya dengan mengecualikan yuran tahunan bagi kemudahan penginapan sekitar Kota Mekah dan Madinah, selain mengecualikan bayaran ekspatriat pekerja asing selama 6 bulan. Hampir 8.5 juta pelarian kanak-kanak Syria masih bergantung kepada bantuan daripada dalam dan luar negara. Pengarah serantau agensi Save the Children, Jeremy Stoner berkata, kira-kira 86% kanak-kanak yang ditemui juga tidak mahu kembali ke negara asal mereka. Peperangan yang memasuki tahun ke-11 di negara itu dilihat memusnahkan masa depan mereka. Vaksin Pfizer-BioNTech mampu menetralkan varian baru COVID-19 yang sedang menular dengan pantas di Brazil. Demikian, menurut hasil kajian makmal yang diterbitkan New England Journal of Medicine. Kajian dilakukan oleh saintis dari beberapa syarikat dan University of Texas Medical Branch. Keupayaan vaksin tersebut menetralkan virus COVID-19 sama dengan vaksin itu ke atas versi virus asal. Dalam perkembangan lain, Peru memulakan program vaksinasi terhadap berjuta-juta penduduk warga emasnya. Maria Idosia Arraya, 104 tahun, menjadi individu pertama menerima suntikan. Menurut Presiden Eksekutif Keselamatan Kesihatan Sosial, Fiorella Molinelli, 11,700 dos akan digunakan. Dengan 3,000 suntikan akan dilakukan di rumah, selebihnya dilaksanakan di hospital. Sementara itu, bayi berusia 37 hari antara pesakit termuda maut akibat COVID-19 di Greece. Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis menerusi Twitter memaklumkan bayi lelaki itu bertarung nyawa selama 17 hari. Dia dimasukkan ke hospital kanak-kanak di Athens pada pertengahan bulan lepas akibat demam dan radang hidung sebelum dirawat di unit rawatan rapi dan disahkan meninggal dunia semalam. Angka kematian akibat letupan di kamp tentera di Equatorial Guinea menghampiri 100 orang. Timbalan Presidennya Teodoro Guema Obiang-Mangue mengesahkan 98 orang maut sementara 615 lagi cedera. Letupan melibatkan depo simpanan peluru dan bahan letupan. Siasatan awal mendapati ia berpunca daripada aktiviti pembakaran terbuka oleh petani di kawasan berhampiran. Kira-kira 2/3 kawasan hutan hujan tropika seluruh dunia dimusnahkan atas pelbagai tujuan. Menurut pengkaji hutan tropika dari Yayasan Hutan Hujan Norway, Anders Krog, pembalakan dan penukaran status tanah bagi tujuan pertanian menyebabkan dunia kehilangan sekitar 34% hutan asli. Keadaan tersebut menimbulkan kebimbangan global kerana satu-satunya penampan bagi perubahan cuaca dunia kini semakin menghilang. Hutan yang masih ada juga sukar untuk terus bertahan dalam situasi kini. Antara kawasan yang mengalami kemusnahan ketara ialah hutan hujan Amazon. Sukan Liga Perdana Inggeris, Chelsea mencatatkan kemenangan 2-0 terhadap Everton pada aksi yang berlangsung awal pagi ini. Kemenangan itu membolehkan The Blues mengukuhkan kedudukan di tempat keempat, mengutip 50 mata selepas mengharungi 28 perlawanan. Dalam aksi lain, West Ham United menewaskan Leeds United 2-0.
Sekian berita yang disunting oleh Ashrik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.